Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak ada seorang nabi Allah Ta'ala bagi mukjizat melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi mukjizat yang lagi hebat daripada mukjizat Nabi tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukjizat. Mukjizat yang kekal berterusan sepanjang zaman, itulah dia dengan Al-Qur'an yang ada saat ini bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bagi baginda Nabi mukjizat Al-Isra wal Mi'raj, di mana bahkan malaikat Jibril alaihi salam, salah seorang daripada pemimpin malaikat yang paling tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh sampai ke tempat di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima itu perintah sembahyang. Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, kalau sekiranya aku melangkah satu langkah sahaja, niscaya batang tubuhku ini akan terbakar." Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara daripada segala noda dan dosa, maksum min indillah. Bahkan masya-Allah tabarakallah, jangan kata berbuat dosa tuan-tuan, niat untuk berbuat dosa pun tak pernah. Bahkan lebih daripada itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya'i wal mursalin. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi yang menjadi imam para nabi dan rasul pada saat itu. Nanti ketika hari kiamat, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Itu Nabi Adam dan nabi-nabi yang selepasnya, kata baginda Nabi, berada di bawah bendera aku nanti pada hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin umat manusia dan ini bukanlah satu kesombongan. Sebab itu memang hakikat dan realiti yang sudah sedia ada. Mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Ta'ala sebut baginda Nabi min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Maknanya apa? Meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia, yang kalau kita nak kira kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Al-Imam Ibnu Daibah rahimahullahu taala, habis umur kita belum boleh kita nak senarai macam mana mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia sungguh. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menganggap dirinya ini lebih daripada orang lain. Sehingga ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka semua saat itu berdiri menyambut ketibaan baginda Nabi. Justru baginda Nabi arahkan mereka untuk duduk. La takumuli kama yakumul aajim. Jangan berdiri menyambut aku seperti mana orang-orang ajam berdiri menyambut raja-raja mereka. Aku innama ana abdun ibnu amatin takulul qadid. Hanya saja aku seorang hamba, anak seorang hamba yang makan daging kering. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan ketika mana para sahabat berdiri menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat pemimpin-pemimpin yang lain datang, Masya Allah tabarakallah tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pemimpin-pemimpin yang lain datang, baginda Nabi arahkan para sahabat untuk berdiri menyambut ketibaan mereka. Di saat Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'az datang, baginda Nabi bersabda, "Kumu ila sayyidikum." Berdiri, sambut
ketibaan pemimpin kamu, Masya Allah, tabarakallah, saat untuk diri baginda Nabi tidak berkenan. Tapi Masya Allah, tengok macam mana tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan orang pada tempatnya masing-masing, sehingga ketika pemimpin-pemimpin yang lain datang, baginda Nabi arahkan para sahabat untuk berdiri. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min anfusikum. Dia tak pernah menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Bahkan terhadap budak kecil sekalipun, tuan-tuan, bahkan terhadap budak kecil sekalipun baginda Nabi tak pernah berlaku sombong. Sehingga pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas di sebuah jalan. Di sana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umair namanya, adik Sayyidina Anas ibnu Malik. Umair ni Masya Allah, dia biasa bermain-main dengan burungnya. Dia ada punya burung kecil, Masya Allah, dia bermain-main dengan burung tersebut. Pada hari itu dengan burung Umair ini dah tak ada. Burung Umair ini dah tak ada, entah karena mati ataupun karena hilang itu burung. Maka Umair pun duduk tepi jalan bersedih itu Umair. Baginda Nabi tengok Umair bersedih, baginda Nabi datang menghampiri itu Umair. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umair, "Ya Umair, ma fa'alan Nughayr?" Wahai Umair, apa yang dibuat oleh Nughayr, burung kecilnya si Umair, Masya Allah. Baginda Nabi hibur itu Umair. Baginda Nabi hibur itu Umair sehingga Umair pun boleh tertawa semula. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada satu ketika, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi saat itu bermusyawarah dengan para pemimpin Arab. Di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada Al-Hasan dan Al-Husain yang bermain-main. Baginda Nabi tidak suruh mereka untuk menjauh. Justru baginda Nabi biarkan mereka bermain-main. Di saat mereka mendekati baginda Nabi, duduk di atas riba baginda Nabi, bahkan baginda Nabi cium mereka. Sehingga Sayyidina Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi, dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li asyaratun minal auladi ma qabbaltuhum." Aku, wahai baginda Nabi, ada anak ramai 10 orang, seorang pun tak pernah aku cium. Sebab ketika itu orang Arab menganggap kalau kita ini sebagai pemimpin, ramah kepada anak kecil, ramah kepada budak kecil itu satu hal yang kurang lah. Sebab kalau dah jadi pemimpin, jangan kata budak kecil, orang besar pun takut. Tapi Masya Allah, tabarakallah, baginda Nabi Masya Allah tidak membatasi diri baginda Nabi dengan budak kecil. Mereka bermain-main dekat dengan baginda Nabi, bahkan baginda Nabi cium mereka, Allahu Akbar. Sehingga kata Al-Aqra ibnu Habis, "Li asyaratun minal auladi ma qabbaltuhum." Baginda Nabi pun berkata saat itu kepada Al-Aqra, "Ya Aqra, man la yarham la yurham." Siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang di dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala pun juga tak akan kasih dengan dia. Satu hari, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, datang seorang perempuan bawa anaknya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini minta kepada baginda Nabi supaya anaknya ini didoakan keberkahan. Baginda Nabi ambil budak tersebut. Baginda Nabi letakkan budak itu di atas riba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi doakan keberkahan, baginda Nabi cium, Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya budak kecil, dia tak reti gapo. Bila dia didoakan oleh Nabi, bila dia dicium Nabi, dia kencing atas riba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mak budak kecil ini dia malu sungguh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ambil dia punya budak dan dia tengking itu budak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata kepada itu perempuan, "Wahai puan, jangan puan buat lagu tu. Bajuku ini kalau kotor boleh dibasuh, tapi hati anak puan kalau sampai pecah, sampai terluka, asbab puan marah dia, siapa yang boleh tampal luka hatinya itu?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min anfusikum."